Alhamdulillah, Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, ayolah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan dengan sedaya mungkin bertikad meninggalkan segala ketegahannya. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tajuk khutbah pada minggu ini ialah solat tiang agama. Solat adalah tiang agama. Solat juga adalah ibadah pertama yang akan dinilai dan dihitung pada hari kiamat. Malah ia adalah satu-satunya ibadah yang disyariatkan secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan Mi'raj baginda. Malamnya dewasa ini dapat diperhatikan betapa masyarakat Islam terlalu cuek dalam urusan solat dan terlalu meremehkannya. Solat sering dilakukan pada akhir waktu dan kadang-kadang meninggalkannya. Lebih parah lagi apabila sudah ada sebahagian masyarakat yang meninggalkan solat sebelumnya, seolah-olah ia tidak pernah diwajibkan, dan dalam masa yang sama mereka masih bergelar diri mereka muslim. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, dalam ilmu fikih para fuqaha berbeza pendapat tentang kedudukan orang yang meninggalkan solat dan juga hukuman yang layak ke atas mereka. Tetapi mereka bersepakat menyatakan bahawa meninggalkan solat adalah dosa yang sangat berat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 dan 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Maksudnya, setelah melihat orang yang bersalah itu, mereka berkata, mereka ditempatkan di dalam surga yang penuh nikmat. Mereka bertanya-tanya tentang tempat tinggal orang yang bersalah. Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Orang yang bersalah itu menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang yang mengerjakan solat. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, asas segala amalan adalah Islam, tiangnya adalah solat, dan puncaknya adalah jihad. Al-Barakuri dalam bukunya Tuhfah Al-Ahwazi menjelaskan hadis ini bahawa segala amalan yang dilaksanakan hanya dianggap berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah seseorang itu memeluk Islam. Ini berarti sebesar manapun kebaktian dan sumbangan yang diberikan tidak mendapat sebarang faedah tanpa didahului dengan kalimah syahadat. Tentang solat sebagai tiang agama pula, beliau menjelaskan walaupun Islam adalah asal agama, tetapi tanpa tiangnya sudah tentu agama ini tidak kuat dan mudah runtuh seperti rumah yang tidak bertiang. Oleh itu, melaksanakan kewajipan solat fardu
diibaratkan membina tiang-tiang untuk memperkukuhkan agama ini. Orang Islam yang mengabaikan tuntutan solat ini tidak mungkin dapat meningkatkan keimanannya untuk mematuhi arahan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Di sisi yang lain pula, ibadah solat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengandungi banyak keistimewaan yang terkadang tidak kita ketahui, melainkan setelah kita membongkarkannya. Sendiri, ibadah solat juga memberi banyak pengaruh dalam kehidupan seharian seorang muslim. Berdasarkan tafsir Al-Azhar, Imam Abu Al-Aliyah pernah berkata, solat mempunyai 3 keistimewaan, dan jika tidak ada ketiga-tiga ini di dalam sesuatu solat itu dianggap tidak berfaedah sama sekali. Yaitu yang pertama, ikhlas akan membawa seseorang kepada yang ma'ruf. Yang kedua, khusyuk akan mencegahnya daripada perbuatan munkar. Dan yang ketiga, zikrullah akan membantunya melakukan yang ma'ruf dan mencegahnya daripada yang munkar. Solat yang dilakukan mampu menjadi sebagai sumber kekuatan jiwa. Solat dapat menguatkan jiwa seseorang sehingga mampu meninggalkan kekejian dan kemungkaran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang bermaksud, bacalah serta ikutlah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingati Allah SWT adalah lebih besar faedahnya dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ibadah solat yang dilakukan secara sempurna dan mendisiplinkan individu yang bergerak muslim. Hukum tertib yang diwajibkan dalam solat dan kebanyakan ibadat lain adalah satu medium latihan yang sangat berjaya dalam membentuk insan yang penuh, yang patuh dan berdisiplin tinggi. Antara perkara yang wajib dilaksanakan sebelum bersolat ialah mengambil wudu, dan wudu tidak dianggap sah melainkan dengan tertib. Demikian juga ketika bersolat, tertib wajib dipelihara. Jika seseorang mendahulukan amalan yang sepatutnya dikemudiankan, sebagai contoh melakukan sujud sebelum qiyam dan takbiratul ihram, solatnya dianggap tidak sah. Latihan-latihan seperti ini mampu melahirkan insan prosedur lagi berdisiplin, sebagai menjadikannya efisien dalam setiap pekerjaan. Maka untuk melahirkan pekerja yang produktif seperti ini, seorang pengurus harusnya menggalakkan mereka memelihara solat dengan sempurna. Malah tidak menjadi kesalahan jika kecenderungan seseorang kepada solat dijadikan faktor yang penting dalam hidup kerja pemimpin maupun pasangan hidup. Solat mendidik umat Islam menepati masa. Allah melalui pensyariatan solat fardu 5 waktu membimbing hamba-hambanya menjadi pengurus masa yang baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 103 yang bermaksud, sesungguhnya solat adalah satu ketetapan berwaktu yang diwajibkan ke atas orang yang mukmin. Oleh kerana solat fardu yang 5 terikat dengan waktu, mereka yang bersolat perlu prihatin dan peka dengan waktu. Kerana solat yang dilakukan sebelum masuk waktu dengan sengaja dianggap sebagai tidak sah dan mendapat dosa. Sekiranya dilakukan selepas waktunya, solat itu dianggap qada. Ini secara tidak langsung melatih orang Islam agar menepati dan menghargai masa. Malah kegagalan menepati waktu-waktu solat memberikan kesan langsung kepada perhatian seseorang itu,
dalam masa dalam bidang kehidupan yang lain. Seseorang yang culas solat subuh juga menghadapi masalah kedatangan di tempat kerja atau sekolah. Kepekaan kepada waktu solat ini dapat diperkembangkan kepada seluruh kehidupan hingga menjadikan umat Islam satu golongan yang menghargai masa. Golongan yang menghargai masa pasti akan cemerlang di dunia dan di akhirat. Sidang yang dikasihi Allah sekalian, selain itu, solat yang didirikan dengan penuh keikhlasan dan kesempurnaan akan menjadi cahaya di dunia dan di akhirat, serta diselamatkan dari azab api neraka. Rasulullah SAW pernah menceritakan bahawa orang yang tekun mengerjakan solat mendapat cahaya atau petunjuk ketika di dunia dan juga di akhirat. Orang yang bersolat juga tidak akan terjerumus ke lembah kehinaan dan kebinasaan, kerana solat itu sendiri menjadi panduan dan cahaya untuk mereka menjalani hidup yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu melaporkan kisah ini daripada Rasulullah SAW yang bersabda, maksudnya, sesiapa yang memeliharanya, yang solat, dia akan mendapat cahaya dan bukti serta pertolongan pada hari kiamat. Sesiapa yang tidak memelihara solat, dia tidak akan mendapat cahaya petunjuk, tidak bukti dan tidak akan mendapat pertolongan. Malah pada hari kiamat nanti dia akan ditempatkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Maksudnya, dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang, dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan ingatlah, kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati waz-zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.